Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الأمين أرسله الله رحمة للعالمين قدوة وأسوة لأمور الدنيا والدين لمن أراد أن يؤمن به من الإنس والجن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan lagi dihormati tuan-tuan imam, seluruh pegawai-pegawai Masjid An-Najah Padang Serai, serta tidak ketinggalan seluruh ahli jawatan kuasa, pentadbir dan pengurusan Masjid An-Najah Padang Serai, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah kerana dengan pejam celik kita sedang malam yang ke-15 Ramadan. Sudah separuh Ramadan, tinggal separuh saja lagi. Maka dengan separuh Ramadan yang ada lagi ini, kita tidak boleh berputus asa. Kita mesti teruskan, bahkan melipatkan lagi segala ketaatan dan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasnya ibadat yang asas kepada setiap yang mukallaf, iaitulah solat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, solat itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah tiang kepada agama. Sesiapa yang mendirikannya, yakni solat, maka dia telah menegakkan agama. Sesiapa yang meninggalkannya, meninggalkan solat, maka ia telah meruntuhkan agama. Segala-galanya kita akan dihisap bermula dengan solat. Lulus masa solat, maka ibadat-ibadat yang lain akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya tersangkut dengan bab solat, maka yang lain akan diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jaga solat kita. Solat ini bukan hanya sekadar di bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidup kita. Tidak ada artinya kita menunaikan segala ketaatan yang lain sekiranya solat kita abaikan. Puasa kita tak bererti kalau solat ditinggalkan. Zakat juga tak bererti kalau solat ditinggalkan. Jihad juga tak bererti jika solat ditinggalkan. Maka dengan sebab itu, jagalah solat kita. Seawal waktu kita tunaikan, jangan kita tangguh, jangan kita lengahkan. Kalau Ramadan kita jaga, bahkan kita cukup pelihara. Solat sunat tarawih, kita tak mau tinggal walaupun satu malam. Kita tak mau tinggal walaupun satu rakaat dengan imam. Tetapi solat fardu kita abaikan. Subuh kita langgak. Zuhur kita lengah. Buat pun pada penghujung waktu. Maka apa artinya solat sunat tarawih? Maka dengan itu pelihara betul-betul akan solat ini, kerana ini adalah titian
dan hubungan yang kuat di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Maka sepanjang Ramadan ini kita mesti utamakan terlebih dahulu solat fardu kita itu. Sekira-kira dituntut kita menjaga solat fardu sekiranya kita ada terlalai, terleka sedikit ketika solat fardu, maka tampungkan solat fardu itu dengan solat sunat ba'diyah ataupun yang ada qabliyah, maka lakukan qabliyahnya. Artinya nak pelihara hak solat fardu tu, maka kita jaga solat sunatnya. Tetapi jangan hanya jaga solat sunat yang fardu ditinggalkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperkuatkan hubungan kita dengan Allah. Setelah itu barulah kita boleh memperkuatkan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada dua jalan. Pertama, hubungan kita dengan Allah diperkukuhkan terlebih dahulu dengan ibadat solat. Kemudian hubungan kita dengan manusia, iaitulah dengan kita menunaikan tanggungjawab harta kita, iaitulah zakat. Kalau di bulan Ramadan dan 1 Syawal, maka zakat fitrah. Maka kita membantu golongan-golongan yang memerlukannya. Kerana mengikut apa yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu fi Ramadan. Rasulullah adalah seorang yang paling cergas, paling cerdas, paling kuat dan paling pemurah ketika datangnya Ramadan, dari awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Itu cara Rasulullah. Bukan mandom, bukan lemah, bukan tidur banyak bulan Ramadan. Saya kata puasa tidur banyak. Ini pun melemahkan kita punya puasa apabila puasa tetapi tidur memanjang. Pasal apa? Tak boleh nak makan. Kalau tak puasa kena teh tarik, kena mi goreng, nasi lemak, tak tidur lah kan. Tapi mengingat puasa ni pasal tak makan tidur lah. Ganti dengan tidur. Maknanya kita telah pun merosakkan fadilat Ramadan kita pula. Sedangkan amalan-amalan yang patut dipenuhi sepanjang Ramadan, selain daripada solat fardu yang dijaga, selain daripada solat-solat sunat yang diperbanyakkan, dilipat gandakan, bukan hanya tarawih, bahkan tengah malam nanti sebelum sahur solat dulu, bukan bangkit-bangkit daripada tidur, pi basuh-basuh muka tapi tak hilang mengantuk juga lagi, terus mengadap pinggan nasi, maka suapnya masuk ke hidung bukan masuk ke mulut. Pasal apa? Duk lena. Makan pun tak selera masa tu. Tetapi sekiranya kita ambil wudu atau mandi dulu, solat tahajud 4 rakaat, kemudian bertaubat, solat taubat 2 rakaat, kemudian ada keperluan kita doa minta Allah tunaikan hajat kita, solat hajat 2 rakaat, 8 rakaat. Mau kalau kata witir tak buat lagi, maka buatlah witir. Dah buat dah, cukup, tak payah buat witir lagi. Kemudian berdoa dan barulah makan sahur, barulah makan song macam tu. Makan sahur tu barulah makan syok. Syok lah makan. Pasal apa? Dah segak dah. Maka hendaklah utamakan amal ibadat. Jangan ditinggalkan pula selepas itu tilawatul Quran. Ni amalan-amalan yang perlu dilakukan, dipenuhi sepanjang Ramadan. Selepas daripada tilawatul Quran, maka jangan sekali-kali ditinggalkan amalan bersedekah, berderma, membantu golongan yang perlu. Inilah hubungan di antara manusia. Hablum minan nas. Kalau tidak, kita hanya hablum minallah sahaja. Kalau tak sedekah, maka sebab itulah orang yang bersedekah ni, terutama di bulan Ramadan, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minal khalqi, ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun
ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Wal jahilul bakhilu wal jahilu saqiyu ahabu ila Allah min alimin bakhilin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, orang yang pemurah, orang yang baik hati, orang yang sentiasa berderma bersedekah mengambil berat orang lain yang susah, maka dia adalah orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minallah, qaribun minan nas, dan orang ini juga hampir dengan manusia, orang kasih, orang suka. Qaribun minal jannah, dan hampir dengan syurga. Ba'idun minan nar, dan jauh daripada neraka. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu dah tentu dia jauh daripada Allah. Ba'idun minal khalqi, dan jauh daripada seluruh makhluk, bukan dekat manusia saja. Ayam pemeluat. Mau kedekut tak mau bagi padi kat ayam, ayam pemeluat. Tak mau bagi makan kat kucing, kucing pun benci. Kalau sekiranya kedekut, tu makhluk-makhluk selain daripada manusia. Wa qaribun minan nar, dan hampir dengan neraka. Wa ba'idun minal jannah, dan jauh daripada syurga. Itu orang bakhil. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, orang yang kedekut walaupun dia alim, wal alimul bakhil, orang yang kedekut sekalipun dia alim, orang alim tapi dia kedekut, dibenci oleh Allah, dan Allah kasih kepada orang yang jahil tetapi dia pemurah. Hadis ini dihuraikan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abu Bakar di dalam kitabnya Al-Usfuriyah. Beliau menyatakan, satu riwayat daripada Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang tokoh tabi'in di zaman silam, orang yang pernah mengaji dengan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan kawan baiknya yaitu Qadhi Iyad, seorang yang duduk di Masjidil Haram menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan segala hukum hakam agama. Sedangkan Abdullah Al-Mubarak ini seorang mujahid yang sentiasa keluar berjihad, selain daripada berceramah, selain daripada menyampaikan kuliah di masjidnya, tetapi beliau juga berjihad. Kalau sekiranya ada seruan jihad, perang, maka beliau berada di tengah-tengah medan jihad. Dan sentiasa mencari untuk menderma, bersedekah kepada golongan yang miskin. Dia cari orang yang susah. Itu Abdullah Al-Mubarak. Beliau pernah menasihat saudaranya, sahabat karibnya, Qadhi Iyad. Siapa tak kenal Qadhi Iyad? Semua kenal, orang yang mengaji hadis, yang mengaji bab fatwa-fatwa. Seorang guru di Masjidil Haram. Beliau pernah menulis surat ditujukan kepada sahabatnya. Dia kata, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Syair dia panjang, tak cukup masa kita nak baca semua. Apa maksudnya? Dia kata, wahai pengabdi di Masjidil Haram, orang yang beribadat di Masjidil Haram, lau absartana, kalau kamu tengok kami, la alimta annaka fil ibadati tal'abu, maka pasti kamu akan sedang bahawa ibadat kamu dalam Masjidil Haram itu sia-sia. Kerana kamu tak melibatkan diri dengan masyarakat, hanya sekadar menyampaikan ilmu, mengajak saja. Tetapi tak terlibat dalam berjihad, tak terlibat dalam membantu golongan yang miskin. Bahkan syair dia yang lain tu dia kata, al-ghubaru fi anfi khailana, debu yang ada di hidung kuda kami yang kami pacu di medan jihad lebih baik, lebih mulia daripada debu yang lekat di jubah kamu. Kita kalau dengar tu memang geram, memang sakit hati. Dia ni pun
kata ke orang macam-macam tu. Tapi itulah dia nasihat. Qadhi Iyad terima nasihat dia tu. Dan dia pun melibatkan diri dalam jihad selepas itu. Itulah dakwah Abdullah bin Al-Mubarak. Maka Abdullah bin Al-Mubarak ini dia menceritakan bahawa bila tiba musim haji, dia pun ke Mekah. Ketika dia menunaikan solat di Hijr Ismail. Solat di Hijr Ismail. Ada orang masuk Hijr Ismail semata-mata nak duduk di bawah mizab, di bawah pancok mah. Tama-tama kalau hujan, duduk tang tu dia kata syok yang hujan turun daripada pancok mah tu kena dia. Padahal itu tak betul. Kena yang hujan pancok mah itu dia lagi bengong. Dah bengong dah dia lagi bengong lagi. Ayak tik burung merpati. Kena kita, kena kepala kita. Dia je lagi bengong lah. Jadi tidak ada apa sebenarnya tang tu. Bukan ada apa pun. Tempat air nak mengalir apabila hujan turun kena atas bumbung Baitullah. Itu saja. Tidak ada keistimewaan apapun. Yang istimewanya solat di Hijr Ismail. Itu seolah-olah solat dalam Baitullah. Nabi SAW pernah juga suruh kepada Sayyidatina Aisyah isterinya supaya solat dalam Baitullah. Kata Aisyah, takkan nak masuk dalam Baitullah, kunci. Nabi kata tu buka. Mana? Tu Hijr Ismail. Solat di situ sama dengan solat dalam Baitullah. Itu keutamaannya. Abdullah Al-Mubarak solat di Hijr Ismail. Kemudian dia terlena situ. Ketika dia terlena, dalam mimpinya dia didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada dia, "Wahai Abdullah, bila kamu balik ke Baghdad nanti, ke Iraq, maka hendaklah kamu mencari orang yang bernama Bahram Al-Majusi." Kemudian kata dengan Abdullah Al-Mubarak, dia pun terjaga. Lalu dia kata bila terjaga tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini mainan syaitan. Syaitan cuba tipu aku. Ada kepatut nak suruh aku pergi cari Bahram Al-Majusi yang Majusi, bukan Islam. Majusi. Kemudian terus dia kata dia ambil uduk semula. Pasal dah lena, uduk terbatal, maka dia uduk semula. Dia bukan mazhab Syafi'i. Masa tu Imam Syafi'i tak ada lagi. Kemudian dia beruduk, dia kata dia tawaf. Tawaf Baitullah, tawaf sunat. Kemudian selepas selesai tawaf dia duduk dan terlena lagi. Bila terlena, mimpi yang sama. Mimpi yang sama yang tadi juga didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun terjaga. Kalau dah dua kali, takkan syaitan lagi kot. Kemudian dia tidur lagi untuk hari berikutnya, mimpi lagi sekali benda yang sama. Rasulullah suruh dia cari orang yang bernama Bahram Al-Majusi. Lalu setelah selesai semua ibadat haji apa semua selesai, maka dia pun balik segera ke Baghdad dan mula mencari orang yang bernama Bahram Al-Majusi. Dia ni orang kaya. Nak kata kaya sangat pun taklah, tapi orang yang ada harta lah. Dan dia cari jumpa, lalu dia kata, "Inikah tuan yang bernama Bahram Al-Majusi?" Ya, dia kata, "Saya lah." "Okey, saya dah jumpa tuan. Sebenarnya ada benda yang saya nak sampaikan kepada tuan. Tapi sebelum itu saya nak tanya dulu. Saya nak tanya dulu kepada tuan, apakah kebaikan yang pernah tuan buat?" Nabi dah kata kepada dia, cari dia sebab dan sampaikan salam aku kepada dia, kepada Bahram tu, dan beritahu kata Allah redha dengan dia. Hak tu yang dia keliru tu. Orang Majusi, macam mana Allah redha? Tapi Nabi habaq dalam mimpi dia. Mimpi jumpa Nabi itu benar. Baik. Dia kata, apakah kebaikan yang tuan buat? Dia kata, saya kira-kira banyak. Kalau nak kira kebajikan saya buat, di antaranya saya ada 4 orang anak perempuan.
Dan ada 4 orang anak laki-laki. Saya kawinkan antara mereka. Anak-anak dia kawin bersama. Agama apa ni? Islam tak macam tu. Dia kata saya kawinkan mereka. Anak-anak dia lah. Jadi anak jadi menantu. Kemudian kata Allah, itu haram, itu bukan kebajikan. Yang lain ada kebajikan yang lain. Hak tu tak pakai. Tapi dalam agama Majusi mungkin terpakai. Tapi dalam Islam tak pakai. Allah kata tak pakai pasal Islam. Yang lain, dia kata yang lain. Saya ketika mereka kahwin, saya buat walimah. Saya buat jamuan besar-besaran. Panggil semua orang makan jamuan kahwin anak-anak saya tu. Kata Allah, haram juga yang tu pun bukan kebajikan. Pasal kenuri itu dibuat atas benda yang haram, maka haram jugalah. Yang lain tak ada. Yang lain dia kata, saya ada seorang anak perempuan. Tetapi saya tidak jodohkan dia dengan sesiapa. Sebaliknya saya sendiri kahwin dengan anak perempuan saya pula. Ni Abdullah Al-Mubarak cerita, tabi'in ni. Lalu kata Allah, ini pun haram, ini lagi haram lah yang ni. Yang ni pak pukul anak ni, ini lagi haram. Apa nama? Haruan makan anak kan, macam mana kan? Tak terpakai macam ini. Ini bukan kebajikan, ini haram. Yang lain, kebajikan lain, cuba cerita Ustaz. Kata dia hak lain lah. Hak lain tu tak ingat. Tapi ada satu dia kata. Tapi ada hubungan dengan orang lain lah. Saya pernah didatangi oleh seorang wanita muslimah dia kata. Seorang wanita muslimah, muslimat. Mai ke rumah dia. Minta cahaya lampu. Minta lampu, pelita. Saya pun buat keluar lah bagi pelita kat dia. Bila pelita duduk kat dia, dia padam. Kemudian dia tinggal, dia balik. Saya kata apa hal ni? Minta pelita, kemudian dia padam. Kemudian duk malam berikutnya, malam esoknya dia mai pula. Dia mai ketuk rumah saya, minta pelita juga. Saya pun bagi pelita kat dia. Dapat kat dia, dia padam. Kemudian dia tinggal, dia balik. Lalu kata dia, kata dengan Bahram, dia ni perasaan mata-mata gelap ni. Duk main siasat aku ke apakah? Duk siasat aku, nak rompak aku kan macam manakah dia ni. Ni hak betul dong lituk ni, dia kata ni. Kemudian malam ketiga, mai pula. Dan dia minta lampu yang sama, saya bagi, kemudian dia padam. Lalu dia turun balik. Saya nak pastikan, dia kata, saya ikut dia. Saya ikut dia sampai ke rumah dia. Maka saya pergi dekat rumah dia. Maka saya dengarlah dia bersembang. Dia bercakap dengan anak-anak dia yang masih kecil. Rupanya dia tiada suami. Suami dia dah meninggal. Anak-anak dia berkata, ibu, tak ada apakah untuk kami makan malam ni ibu? Ibu dia kata, Allah belum rezekikan kepada kita apa-apa pun. Bukankah ibu duk keluar pergi cari? Ya, ibu keluar pergi cari makanan tetapi tak dapat. Ibu jumpa orang yang nak minta tetapi ibu rasa malu kepada Allah nak minta kepada manusia. Ibu berdoa kepada Allah. Jadi ibu malu nak minta kepada manusia. Maka sebab itu ibu tak ambil pun, tak minta pun kepada manusia. Jadi sabarlah sehingga ibu dapat makanan, nanti ibu akan beri kepada kamu semua. Kata dia, ketika aku dengar perbualan dia dengan anak-anak dia, dia kata aku sebab. Lalu aku segera balik ke rumah, aku ambil satu dulang yang besar, maka aku isikan makanan, buah-buahan dan seumpamanya, maka aku pergi bagi kat dia untuk dia makan dan bersama dengan anak-anak dia. Rasanya dia kata itulah kebajikan yang aku buat kepada seorang muslimah. Kata dengan Allah bin Al-Mubarak, ya, inilah yang aku nak sampaikan berita gembira kepada kamu. Assalamualaikum, dia kata. Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan salam kepada engkau. Dia mengatakan bahawa Allah redha dengan engkau, perbuatan engkau yang simpati dengan orang miskin, seorang janda. Maka dengan itu hendaklah kamu sedar bahawa Allah Taala masih mengasihi kamu. Dia kata betul ke? Betul ke ni tuan? Apa yang tuan kata? Wallahi, kata dia, aku baru balik daripada menunaikan haji di Mekah Al-Mukarramah. Aku bermimpi berjumpa dengan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak berbohong. Maka ini yang diberitahu kepada aku. Maka kalau begitu, kata Bahram Al-Majusi, kalau begitu apa yang tuan habaq, aku percaya. Aku bersaksi sekarang,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dia mengucap dua kalimah syahadah, lantas terjatuh, tersembam, mati. Dia mati. Kata Abdullah, setelah aku dapati dia meninggal, maka aku tak tinggalkan jenazahnya sehingga aku memandikan jenazahnya, aku mengkafankan jenazahnya, dan aku menyemayangkan jenazahnya serta aku mengiringi jenazahnya ke kubur. Abdullah Al-Mubarak menjelaskan, itulah peranan as-saqiyu, orang yang buat kebajikan, orang yang menderma, orang yang bersedekah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang kita perlu ambil kesempatan. Tak cukup masa, nak cerita satu lagi, hak yang terbaru. Kena panggil Ramadan terdepan pula. Kisah lagi menarik. Boleh apa ya? Boleh? Nak mayang 4 lagi 7 hari? Tak apa, kita berapa ya? Minta lampu hijau sikit. Baik. Seorang da'i, seorang ulama besar di Morocco. Tak disebut nama dia. Ini baru berlaku 2-3 tahun lepas. Dia tidur, orang alim tidur dalam keadaan bersih suci. Maka dia kata dia bermimpi didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi kata, wahai tuan, pergilah kamu ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi suruh dia pergi ke Mekah, cari fulan ibn fulan, cari fulan ibn fulan di kawasan Mekah, pergi cari dia, dan maklumkan kepada dia berita gembira, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menjanjikan baginya syurga. Dalam mimpi itu Nabi beritahu kat dia. Kemudian kata dengan Syekh ini, dia pun terjaga, dia pun bangun untuk solat malam. Kemudian siangnya macam biasa, malam besoknya lagi sekali dia bermimpi yang sama. Malam ketiga benda yang sama. Lepas 3 kali bermimpi, dia kata dia tak bertangguh lagi. Dia siapkan beg dia, siapkan kain baju, dan cari tiket kapal terbang untuk ke Jeddah, untuk ke Mekah. Maka dia pun dapat tiket, maka teruslah segera sampai ke Mekah dan menunaikan dulu ibadat umrahnya. Selesai ibadat umrah, maka dia terus berjumpa dengan orang-orang yang tertentu, dan memang dia pun dianggap terkenal, senanglah dia cari, maka dia carilah orang, pergi tunjuklah dia kepada imam-imam. Imam Masjidil Haram, tunjuk alim ulama. Tapi dia kata sebenarnya saya bukan nak jumpa dengan depa, sebab orang yang saya nak cari ni sekian-sekian orang, bukan depa. Kemudian orang bawa pergi lagi, cari lagi tok-tok guru lama-lama hak yang masih hidup-hidup. Tak, dia kata saya nak cari orang lain, bukan orang ini. Orang ni saya senang, tapi orang lain. Habis dia kata, kamu nak cari orang macam mana lagi? Orang ulama macam kamu, jumpa ulama lah. Tak, dia kata orang lain. Maka akhirnya depa cari-cari di satu hayy, satu kampung di Mekah Al-Mukarramah, kawasan terpencil sikit atas bukit. Memang kita ada nampak akan bukit-bukit yang ada rumah kotak-kotak tu. Maka di situlah akhirnya cari, jumpa dengan orang yang dimaksudkan. Tetapi kata Syekh ni, dia amat terkejut beruk. Jumpa orang ni dengan gorobi dia, dengan nampak samsing, dengan nampak pun. Dia kata, tuan, adakah tuan nama sekian-sekian? Ya saya, buat apa? Cakap begitu ya, something. Cari apa, buat apa? Saya memang nak cari tuan, ada hal sikit. Apa hal? Tuan tahu tak saya siapa? Tahulah nama tu. Saya ketua gangster. Ni. Jangan nak ajak saya nah. Nak ajak solat ke apa ke, puasa ke, jangan. Saya tak solat, saya tak puasa. Begitu. Arab dia memang terus terang. Kalau yang tak sembahyang kita ajak pergi masjid, dia kata apa? Ajak saya pergi masjid. Saya bukan solat. Hampir ajak orang sembahyang tak apa. Macam tu, kita berpura-pura. Okey, sekejap. Pilu. Padahal tak pergi pun. Murung. Arab tak? Arab terus terang. Baik. Jadi,
apa nama dia kata saya tak semua tu. Sebenarnya saya nak beritahu satu perkara yang baik kepada engkau. Apa dia? Cerita apa baik-baik ni? Saya bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau akan dapat masuk syurga. Tuan, cermat. Jangan duk perli tak tahuan ha? Ayam telur di laut tak pergi ikut tuan ayam telur di dahi. Jangan duk perli jangan perli. Dia kata kau tu perli dia. Pasal habaq kata syurga kan, padahal dia tahu dia tak layak untuk syurga. Bukan. Ini benar. Saya bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, dia kata. Saya bermimpi, ni saya baru selesai buat umrah. Saya takkan berbohong. Saya nak sampaikan pesanan Nabi kepada saya untuk kamu, yang kamu akan masuk syurga. Dia kata betul ke tuan? Betul. Lalu kata Syekh, jom kita pergi Masjidil Haram. Jom. Sekarang ni. Takkan saya nak pergi macam ni? Kalau boleh tunggu tak apa. Tak tunggu pergi. Tak apa. Tunggu. Dia pun masuk pergi, dia mandi, buang baju gorobi dia tu, samsing dia tu, dia pakai jubah. Ada jubah apanya? Arab memang ada jubah. Pakai jubah. Jom. Jalanlah di masjid. Kemudian di tengah jalan itu Tuan Syah ni bertanya, boleh tak saya nak tanya satu soalan? Nak tanya apa lagi? Dah ajak mai dah. Tak lah ada soalan tu. Nak tanya ni, apa kebajikan yang kamu buat? Kebajikan apa yang kamu buat? Dia kata saya tak ada kebajikan. Jahat ada. Nak tahu hak jahat boleh cerita. Nak tahu kebajikan saya tak boleh cerita. Takkan tak ada langsung kot. Adalah satu sikit. Apa dia tu? Saya ada jiran. Jiran saya ni janda. Suami dia mati. Anak-anak dia masih kecil-kecil jadi anak yatim. Mereka ni tak ada harta apa. Suami dia meninggal tak ada tinggalkan apa pun. Saya sedang, mereka susah. Maka dengan itu saya memutuskan pendapatan saya setiap hari saya bagi 2. Saya dapat banyak mana pun saya bagi 2. Saya bagi kat dia sebahagian, saya buat belanja saya keluarga sebahagian. Itulah yang saya buat sampai ke hari ini. Itu kebajikan sikit dia kata saya buat. Kata dengan Tuan Syah ni, betul. Itulah hak yang Nabi maksudkan. Sebab kamu mengambil berat terhadap seorang yang susah, sekalipun dia tak semayang pun. Kemudian tak apalah, masuk masjid, masuk waktu zuhur, solatlah bersama imam Masjidil Haram. Sejak dia mula takbir solat, dia menangis. Syekh ni kata dia tepi saya, dia kata dia menangis sepanjang solat. Sehinggalah sujud terakhir dia menangis, sehingga tidak lagi dengar menangisnya. Ketika sujud, rupa-rupanya dia telah meninggal. Dia dah meninggal ketika itu. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penghabisan yang amat baik. Maka itu kisah yang baru berbanding dengan hak lama. Lebih kurang itulah yang Nabi sebut dalam hadis as-saqiyyu qaribu minallah. Hak yang kisah pertama, walaupun dia kafir, tetapi Allah yang takdirkan, Allah bagikan hidayah pada Islam. Hak yang ni jahat, Allah Ta'ala pilih dia untuk berikan hidayah. Maka sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama sentiasa menjadikan amalan berderma bersedekah ini amalan kita. Setiap pagi kalau boleh kita main masjid, bubuh. RM1 pun tak apa, tak nanti banyak. Sebab khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan amalan itu ialah berterusan sekalipun sikit. Tak apa, tapi berterusan. Maka bila kita sakit, ada hadisnya, bila kita sakit, Allah telah perintahkan malaikat akan tulis kita dapat kebajikan. Bahkan kata riwayat yang lain, bukan takat sakit, kita meninggal nanti, malaikat akan tulis kita punya pahala macam kita duduk hidup. Sebab sakit dan mati itu kata Allah, aku yang beri pada dia. Dalam hadis kursi, aku yang tentukan. Maka dia tak dapat beramal kerana sakit dan kerana mati, maka tulis pahala bagi dia. Kita nak macam itu. Sebab itulah kita, marilah sama-sama kita membantu golongan-golongan yang susah, terutama Ramadan. Dan di belakang sana ada tabung kan. Ada tabung tu. Saya pun dah bawa satu tabung. Tabung kebajikan Persatuan Dakwah yang saya pimpin, Persatuan Dakwah dan Kebajikan Masyarakat Islam Nusantara, yang kita buat kebajikan merata-rata. Sebelum ni kita sebelum masuk Ramadan Raya Ahad,
kita dah pun pergi ke daerah Baling berderma untuk mereka. Kita bawa segala bantuan kepada fakir miskin, hak yang miskin tegak, miskin pada ketegak. Miskin pada ketegak digelarkan miskin tegar. Mereka ni orang yang susah betul-betul lah, bergantung hanya menurut kita, maka kita bantu mereka. Kita dapat bantu seramai 50 keluarga. Dan 23 hari bulan Sabtu ini, Sabtu akan datang, kita akan ke daerah Sik pula. Daerah Sik Cepir, bawah Dun Belantik. Kita akan ke sana, kita mensasarkan seramai 70 keluarga miskin dan kita akan bawa bantuan ke sana. Jadi marilah sama-sama kita berkongsi malam ini. Pakat hulurkan sebuah sikit untuk kita bawa bantuan kepada mereka yang susah. Ni khasnya bulan Ramadan ini. Sama ada satu daerah lagi di Pangkalan Ulu, saya tak tahu sama ada tempat ke tidak, sebab nak cari dana. Dan yang pentingnya hak sik dulu kita selesaikan. Hak yang kemudian insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama membantu untuk membantu saudara kita yang susah. Moga-moga kita ditempatkan bersama dengan para syuhada, para ulama yang telah berbakti kepada masyarakat, kepada Islam zaman dulu dan juga sampai bila-bila. Insya-Allah kita moga-moga kita ditakdirkan mati dalam kebajikan, kebaikan, taat kepada Allah insya-Allah. Takat itu dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.